Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membincangkan hadis yang ke-137, yang di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsinya, man azali waliyan faqad istahalla muharabati. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka ia telah menyatakan perang terhadapku. Siapa wali Allah? Wali Allah itu seperti yang kita sebut pada kuliah yang lepas, iaitulah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala yang telah diperintahkan kepadanya, sama ada ibadah tersebut adalah ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunat. Jadi pengarang kitab menyatakan pada perenggan yang kita bacakan tadi, langkah pertama yang perlu diambil dalam kita nak bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah dengan menunaikan segala kefarduan yang wajib dulu. Kod mana pun, yang wajib tu dulu yang kita kena berikan perhatian. Bukan mengabaikan yang sunat, tak. Tapi hak wajib yang dulu. Kalau kita terlalu memberikan perhatian semata-mata ataupun hanya kepada yang sunat, takut-takut yang wajib kurang sempurna. Kan? Macam orang dia masak, dia nak bakar kek. Kek tu dulu kena sedap. Kalau kek tak sedap, oi, dia punya hiasan, orang tengok terliok. Tiba-tiba makan tak sedap, maka hasil dia tak sedap juga. Kan? Tapi kalau kek tu sedap, hiasan pula cantik, maka orang akan kata keknya sedap, hiasannya cantik, orang yang buat ni mesti pandai. Dia jauh. Ni tak? Bulan Ramadan ni kan musim orang jual kuih. Kuih hak lama tak nampak keluar balik, dengan badak perendam, buaya, apa semua dah. Apa kuih tak ada? Pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan tu macam-macam kuih, seri muka, seri talam-talam dua muka, semua dah. Semua dah. Tapi semua kuih yang dijual belum tentu menepati cita rasa kita. Tak boleh kita kata belum tentu sedap, sebab kadang-kadang sedap kat kita, tak sedap kat orang lain. Tapi kod mana pun, apa juadah yang kita pilih, apapun jenis kuih-muih yang kita pilih untuk jadi juadah berbuka kita, maka dia punya syarat mesti sedap. Cantik, elok, gebuk, kokak-kokak, inti oksigen. Itu namanya karipak oksigen. Dalam tak ada kentang, yang ada angin. Maksud dia inti sikit. Tengok-tengok masa dia susun tu, gebu, gemuk gamai. Oi, yang ini mesti sedap karipak. Lah kali makan kulit saja, isi besar ibu jari pun tak ada. Contoh. Jadi maksud dia, dalam ibadat ini, sebelum kita bicara tentang sunat-sunat yang pahala berlipat ganda sebagainya tu tadi, hak yang kena kita perhatikan dan lebih kita fokuskan terlebih dahulu ialah apa yang telah diwajibkan ke atas kita. Sama ada sembahyang ataupun puasa ataupun zakat, haji, semua yang diwajibkan ke atas kita, hak yang ni yang terlebih dahulu yang kita perlu berikan perhatian, supaya setiap ibadah yang kita dirikan semuanya terlaksana dan semua yang telah dilaksanakan ada padanya kesempurnaan. Hak ni yang kita kena berikan perhatian. Itulah langkah pertama untuk membuat taqarrub kepada Allah Ta'ala. Yang wajib ini mestilah terpenuhi terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Kalau yang wajib masih kurang, sembahyang ada kala cukup dan ada kala luput. Puasa masih ada yang punting-punting juga. Zakat sama sekali tidak, meskipun sudah wajib. Haji jauh sekali. Mana dapat melakukan yang lain-lain. Hak wajib dulu yang kita kena tengok. Sembahyang kita, sempurna tak sembahyang kita yang wajib? Sembahyang subuh, sembahyang fardu, buat semua tak? Ke ada lagi yang tinggal? Kalau dah tinggal, ganti ke tak?
Ganti ke belum? Hak ni dulu kena berikan perhatian. Sebab apa? Sebab yang ni lah dia punya ibu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan bandingan masalah wajib dengan sunat ni. Apa dia? Wajib ni kalau bab makanan lagi. Kita pasal tengah puasa. Jadi contoh dia makanan lah. Kalau bab makan nasi. Yang pentingnya nasi. Lauk tu tak penting. Sebab apa? Lauk ni tak ada pun makan nasi. Soal sedap tu cerita lain. Soal dia syarat bila makan nasi, dia mesti kena ada nasi. Kita order nasi goreng ayam. Yang ada ayam goreng, nasi tak ada. Adakah dia jadi nasi goreng ayam? Tak, dia tak akan jadi nasi goreng ayam. Dia hanya jadi ayam goreng. Tapi bila dia ada nasi, digoreng nasi tersebut, kemudian dia bubuh ayam goreng ke apa goreng ke, nama dia dah jadi nasi itu dulu. Jadi bila kita makan nasi, yang pentingnya nasi, yang tu yang wajib. Kita pergi kedai mamak makan nasi kandar, benda pertama sekali yang dia tanya apa dia? Nasi biryani apa putih? Biryani ada putih lah. Lepas nasi baru dia tanya lauk apa. Dia tak tanya kita dulu lauk apa. Dia akan tanya nasi putih ke nasi biryani. Oh, ya. Jadi terpulang. Jadi nasi itu hak wajib. Dalam ibadat ni hak wajib dulu. Kalau yang wajib tak ada, apalah yang kita nak cerita bab sunat. Kalau hak semayang wajib pun banyak celam-celum. Tiba-tiba duk cerita bab sunat. Tarawih 20, qiyamul lail lah apa semua. Bukan menafikan keutamaan ataupun kelebihan melaksanakan benda-benda yang sunat, tetapi apalah nilainya sunat-sunat yang didirikan dalam masa yang sama. Banyak lagi sembahyang fardu yang masih lagi belum diganti misalnya. Begitulah juga dengan puasa. Kalau puasa kita puasa sunat Khamis rajin, mai datang puasa Ramadan, Allah, macam-macam alasan dia bagi. Gerd. Dan tak pernah dengar perkataan gerd, dia jadi gerd. Gerd ni lagu mana? Gerd ni dia bila perut tu dia rasa macam gerd. Ya tahulah gerd tu menatang apa. Dia gerd lah, dia gerd. Macam tu. Bala otak ham. Jadi maksud dia kadang-kadang bila mari datang bulan Ramadan, tiba-tiba kata pengarang kitab masih ada yang punting-punting juga, kan? Begitulah juga dengan zakat dan sebagainya. Maka kerana itulah dalam melaksanakan sesuatu ibadat itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka yang fardu terlebih dahulu yang perlu diberikan perhatian. Baik, ibadat yang kita lakukan itu dia ada 3 tingkatan. Ibadat yang diperintahkan, yakni ibadat yang difardukan. Yang pertamanya disebut sebagai ibadatul abid. Ibadah al-abid. Apa dia ibadah al-abid? Ibadah al-abid itu ialah ibadah yang dilaksanakan yang didasari oleh sifat khauf. Yakni khauf ni maksud dia apa? Takut. Pasal apa semayang? Tak nak aku orang kena seksa tak semayang ke. Pasal apa hang puasa? Takut aku sekali lagi yang tak puasa masuk neraka. Macam tu. Jadi ibadah yang dia laksanakan itu, dasar dia ialah kerana takut dosa, takut masuk neraka. Itu nama dia khauf. Ikhlas tak ibadah tu? Ikhlaslah. Sebab apa? Sebab kok mana pun dia yakin dosa, neraka Allah yang tentukan. Maka dia buat segala yang dia lakukan itu kerana apa? Kerana takut kepada ancaman dan janjian siksa daripada Allah bagi orang-orang yang meninggalkan dia. Maka dia buat. Dia bayar zakat, tak berani aku tak bayar, besok saya lagi kan di akhirat kena belit pula dengan ular lah apa. Dia takut benda tu, takut siksa. Maka dia buat sesuatu ibadah, dasarnya ialah sifat khauf, yakni takut. Maka ibadah tersebut dinamakan sebagai ibadatul abid, yakni ibadah abid. Manakala satu tingkatan lagi yang disebut sebagai ibadatul tujar. Ibadah tujar. Tujar ni daripada perkataan tijar, tajir. Apa dia? Orang meniaga.
Tajir tu maksud dia ahli perniagaan. Kan? Ibadatul tujar ini apa dia? Ibadah yang dilakukan dasarnya ialah sifat roja, yakni mengharap. Dia buat sesuatu ibadat kerana dia harapkan satu balasan baik yang dia nak dapat daripada ibadat dia tu. Dia sembahyang jemaah sekali, dia nak 27 huruf. Tu dia. Walaupun yang dia buat sekali, tapi 27 tu dia nak. Dia bagi sedekah sekali, dan dalam masa yang sama dia harap janji Allah Ta'ala bagi 700 lebih tu, 700 pahala tu. Dia nak yang tu. Maksud dia, apapun ibadah yang diwajibkan ke atas dia untuk dilaksanakan, maka dia laksanakan ibadah tersebut. Tetapi kerana apa? Kerana dia nak dan dia harap kepada balasan tersebut. Dia nak pahala. Pahala tu dia nak, apa semua dia nak. Maka itu disebut sebagai ibadah at-tujar. Jadi, di antara ibadah al-abid dengan ibadah at-tujar itu tadi, maka mana yang lebih utama? Adakah ibadah kerana takut siksaan daripada Allah, ataupun ibadah kerana laba terhadap janjian bahagia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di antara ibadah yang didasari oleh khauf dan ibadah yang didasari oleh roja, maka ibadah yang didasari oleh roja, yakni mengharap, adalah lebih utama daripada ibadah yang didasari oleh sifat khauf. Kenapa? Kata Imam Ghazali, ibadah yang didasari oleh sifat roja, yakni mengharap, maka dia akan lebih termotivasi seseorang itu dalam melakukan sesuatu ibadah. Aku nak lebih, aku nak lebih, aku nak lebih, aku nak lebih. Tak cukup baca Quran, aku nak zikir. Tak cukup baca zikir, aku nak selawat. Tak cukup selawat, aku nak bangun malam. Tak cukup bangun malam, aku nak sedekah. Dia jadi tamakkan pahala tu. Maka menjadikan semakin lama semakin banyak ibadat dia tu. Sebab apa? Sebab dia nak dengar saja hadis Nabi tawaran. Nabi tawarkan orang yang buat begini dapat pahalanya begini-begini. Aku nak dengar je tawaran pahala, dengar je tawaran syurga, dia nak. Maka kata Imam Ghazali, orang yang beribadat dasarnya ialah sifat itu, maka orang yang begitu akan termotivasi untuk lebih banyak lagi ibadat dia, berbanding dengan orang yang beribadat didasari oleh sifat khauf, yakni takut. Kadang-kadang kata Imam Ghazali, tiba-tiba timbul pula putus asa di dalam ibadat dia. Orang buat dalam keadaan takut, kata Imam Ghazali. Betul lah, takutkan Allah itu adalah merupakan salah satu sifat. Siapa pula bakul sampah bulan-bulan puasa ni? Saya pula jenis tak tahan tekak. Orang buka puasa pula sekarang. Cari alasan. Baik, jadi orang yang beribadat atas dasar sifat khauf, takut, maka kata Imam Ghazali, hampir kepada putus asa. Sifat khauf tu bagus, tapi antara khauf dengan roja, maka kata Imam Ghazali, roja itu lebih baik, lebih utama daripada sifat khauf. Sebab apa? Dengan roja itu menjadikan dia lebih semangat, lebih kuat, lebih membanyakkan ibadat berbanding dengan sifat khauf. Kalau tak timbul rasa khauf, tiba-tiba takut tu hilang. Tiba-tiba rasa takut pada ancaman seksa hilang. Tengah takut memang berdoa. Dengar-dengar kilat berdentum-dentam. 3 hari hujan tak berhenti. Pom, kilat. Agak-agaknya dia waktu tu takut tak? Masa tu buat ibadat macam-macam. Tiba-tiba tengok hujan berhenti. Bila hujan berhenti jadi macam mana? Tak takut lah. Bila tak takut dah tak ibadat pula. Contoh kan. Jadi kadang-kadang manusia ni hilang takut dia, hilang. Berbeza dengan orang yang ibadat dengan khauf. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau ditimbang-timbang antara
Reset. Okey. Baik. Kata Imam Ghazali, kalau ditimbang-timbang di antara dua tingkatan ibadat, yang pertamanya ibadat al-abid dan ibadat at-tujar, maka kata Imam Ghazali, kedua-duanya tidak mampu menandingi satu lagi tingkatan yang lebih tinggi, yang namanya ibadatul akhyar. Ibadatul akhyar. Alif kha ya alif ra, akhyar. Ibadatul akhyar ini pula apa dia? Ibadatul akhyar ini, kata Imam Ghazali, ibadah yang dilaksanakan didasari oleh rasa malu dan syukur. Dua ibadat yang sebelum kita sebut tadi, ibadatul abid, ibadatul tujar, maka dua ini tidak mampu menandingi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu yang disebut sebagai ibadatul akhyar. Ibadatul akhyar itu pula ibadah yang didasari oleh sifat malu dan rasa syukur pada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada sekalian hamba-hambanya. Maka apabila seseorang itu melaksanakan segala perintah yang diwajibkan ke atasnya didasari oleh rasa syukur, bukan cerita takut lagi dah. Bukan buat ibadat sembahyang sebagai contoh, sembahyang yang dia dirikan itu tadi bukan sebab takut ancaman daripada Tuhan, tak. Bukan sebab laba dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tak. Tapi dia sembahyang sebab rasa malu. Kenapa dia rasa malu? Kerana dia mula merasai nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia lebih banyak daripada ketaatan yang dia lakukan pada Allah. Kita meniaga tak? Meniaga, jual barang, apa dia? Lepat, makan lagi, kan? Jual lepat pisang, lepat labu, lepat liat, pat siku lipat. Lepat kita jual, harga lepat dulu masa kecil-kecil, harga lepat berapa kubang, kan? Sekupang, 2 kupang. Baru ni saya beli pulut panggang satu RM1.50. Tu dia saya kata. Oh. Tapi teringin ke beli juga. RM1.50. Siapa sangka tuan-tuan ni? 15 tahun, 20 tahun dulu rega pulut panggang RM1.50. Kan? Jadi orang dia jual kuih. Kuih dia katalah rega dia 2 ketui RM1. Contohlah. Rega kuih tu 2 ketui RM1. Jadi orang tu kata bagi saya 10 ketui. Jadi 10 ketui jatuh harga dia RM5. Tiba-tiba orang tu bagi RM50. Kita nak bagilah baki RM45. Tiba-tiba dia kata kat kita, tak apa ambil. Tuan-tuan rasa gamak nak ambil. Dia kata, banyak sangat ni cik, kot nak keep the change pun. Ini bukan keep the change, ini change the keep. Tu dah maksud dia. Selalu keep the change ni baki sikit. Kan? Change the keep ni maksud dia apa? Baki lagi banyak daripada harga bayaran tu. Weh, banyak sangat ni. Kod walaupun kita ambil, kita pasti tolak berkali-kali. Tak boleh banyak sangat ni cik. Sikit tak apalah kalau nak bagi ni. Tak apalah, ambil lah. Tak payahlah, ambil tak payahlah. Tak payahlah. Ambil. Contoh kan. Kod mana pun kita mesti tolak. Tolak tu sebab apa? Pasal malu lah. Tolak tu pasal malu lah. Kalau lah jenis, kalau kita saksikan peristiwa tu, yang jual tu tiba-tiba orang yang beli tu dia kata apa? Tak apa, ambil lah baki tu. Okey, terima kasih. Kita akan rasa apa? Loh, dia ni tak malu lah. Betul tak? Kita mesti rasa dia ni tak malu. Terus ambil kan. Jadi kok mana pun dia mesti kita tolak walaupun jauh di lubuk hati kita lagi bagus. Kan? Beli barang RM5 bagi RM50 kan? Lagi bagus. Bukan? Ini pelaburan yang menguntungkan. Jadi kalau kita nak ikut hati kita memang. Tapi kerana rasa malu yang ada dalam hati kita tu menjadikan tak apalah. Sampai dah orang tu desak-desak, terpulanglah pada kita sama ada kita tetap nak pulangkan ataupun kita ambil. Tapi penolakan awal itu kerana apa? Kerana rasa malu.
Sekarang ni Allah Ta'ala bagi lebih daripada apa yang kita bagi pada Tuhan. Apa rasa kita? Ini soalannya. Apa rasa kita? Yang Tuhan duk bagi kepada kita nikmat 24 jam. Apa nikmat 24 jam yang paling utama, yang kita tak boleh nak nafikan? Apa dia? Nikmat masa tu lah, 24 jam tu. Ada masa terhenti, ada masa berputar kembali. Andai dapat ku undurkan putaran dunia, tak ada. Masa tetap berjalan. Sebab tu kalau ada manusia yang tak reti nak bersyukur dengan nikmat masa, tu yang Tuhan kata innal insana lafi khusrin, tu ya. Nikmat masa. Ada masa Tuhan bagi. Apa yang kita gunakan? Aduh, rasa kejap aja. Sedar tak sedar, udah 7 hari kita puasa, tapi baru rasa seminggu. 7 hari tu seminggu lah. Kadang-kadang orang macam-macam. Saya duduk baca dalam Facebook tu lah. Kan? Kira-kira baru 7 hari, tapi dah rasa seminggu puasa katanya. 7 hari tu seminggu dah mangkuk. Kan? Saja dia buat lawak. Ada yang lagi bagus tu, baru hari pertama Ramadan. Alhamdulillah, sedar tak sedar, lagi 29 hari kita nak raya, kata dia. Bunyi ayat tu lagi macam lagi sehari. Berapa lagi 29 hari nak raya, kata dia. Kan? Jadi masa Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang kita kata apa? Kita rasa macam masa mencemburui kita. Bukan masalah masa cemburu dengan kita. Kita yang banyak buang masa. Kita yang banyak melalaikan masa. Sebab 24 jam pada zaman manusia mula-mula diciptakan, ataupun 24 jam pada ketika Allah ciptakan masa, sampailah 24 jam yang ada pada hari ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Sampai ketikanya terbit matahari, terbitlah dia. Sampai ketikanya terbenam matahari, terbenamlah dia. Yang berubah ialah cara bagaimana kita mengira masa. Itu saja berbeza. Cara kita kira tu yang lain. Sebab itu orang kata kita cari malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Saya dah tak pegang kata-kata cari Lailatul Qadar malam ganjil. Sebab apa? Sebab kalau zaman Nabi, satu Ramadan, semua satu Ramadan. Zaman kita dah puasa, Arab Saudi tak puasa. Kita belum raya, Arab Saudi dah raya. Takut kita rasa kita ganjil, rupa-rupanya ganjil di tempat lain kita dah kenal. Jadi nak tak nak, carilah Al-Qadar pada tiap-tiap malam. Dah tentu kita dapat, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Sebab apa berlaku demikian? Cara kita mengira masa itu yang berbeza. Itu yang berbeza. Yang tu dia kira kot dia, yang ni dia kira. Orang Cina dia kira takwim lunar. Lunar kan? Lunar dia, yang kita ada kita punya takwim hijri. Masihi dia ada kiraan takwim dia. Maka yang berbezanya ialah cara mengira masa. Masa tetap 24 jam Allah Ta'ala beri kepada kita. Tetapi bila mana masa, nikmat yang Allah beri kepada kita terlalu banyak, tiba-tiba masa yang banyak tersebut kita tak dapat gunakan untuk bertakarrub, dekatkan diri, buat ibadat, apa perasaan kita? Ibarat orang buat kerja sikit dapat gaji lebih. Kerja dia main tidur je dalam jabat, cukup bulan cucuk gaji. Masuk pejabat tidur, masuk pejabat tidur, masuk pejabat tidur, cucuk ujung bulan ambil gaji. Kalau dia boleh gagah ambil tu, dia maksud dia apa? Maksud dia tak malu tu, betul tak? Tak malu. Kalau dia ada rasa malu, aku ni dah tak boleh pergi pejabat pula, tapi nak tak nak kena cari duit. Dia akan cari jalan macam mana supaya apa? Supaya apa yang dia buat, dia dapat setimpal dengan apa yang dia buat. Jadi begitulah kita dengan Allah Ta'ala dalam beribadat. Bila mana ada perasaan malu, dia buat segala apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebab apa? Sebab dia rasa malu. Rasa malu sangat. Sebab apa yang Allah bagi itu dah lebih. Lebih daripada apa yang aku perlukan. Lebih daripada apa yang aku nak. Bukan perlukan Allah Ta'ala tentu. Apa yang kita nak, Allah dah bagi lebih daripada apa yang kita nak. Kalau kita muhasabah balik,
hidup kita masing-masing. Satu hari kita duduk dalam pondok, cuba duduk senyap-senyap, cuba renung balik sepanjang hidup kita, apa benda yang Allah tak bagi kita. Allah pernah bagi kita hidup yang namanya gembira. Allah pernah bagi kita hidup yang namanya sedih. Semua kita dah merasa. Senang, susah, semua Tuhan bagi. Jadi dalam dunia ni tak ada satu pun manusia yang terlepas daripada apa nikmat yang ada dalam dunia. Tak ada. Yang menjadikan kita berasa tak dapat ialah bila ada sifat lupa dalam diri kita. Lupa nikmat tersebut. Sakit bagi contoh. Kenapa kita kata sakit itu sebagai nikmat? Rupa-rupanya dengan sakit itulah menjadikan kita ingat pada Tuhan. Yang ini bukan kesenangan sahaja sebagai nikmat, kesusahan juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Nombor dua, dia buat ibadat kerana apa? Rasa syukur. Yakni rasa terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seseorang yang telah mencapai ibadatnya itu kepada satu tingkatan yang namanya tingkatan ibadatul akhyar, yakni ibadat yang didirikan atas rasa malu dan syukur, maka perspektif dia terhadap sesuatu perintah Allah Ta'ala itu mula berubah. Dia sudah tidak melihat perintah yang Allah perintahkan kepada dia adalah merupakan satu ancaman daripada Allah Ta'ala. Dia sudah tidak melihat perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu bukan lagi satu perintah janji-janji bahagia daripada Allah Ta'ala. Dia sudah tidak melihat sesuatu perintah yang Allah Ta'ala fardukan ke atas diri dia itu bukan lagi sebagai satu kewajipan ke atas diri dia, melainkan setiap perintah-perintah yang Allah Ta'ala telah perintahkan ke atas dia, maka dia melihat ianya sebagai keperluan bagi dirinya sebagai hamba. Tidak keluar pada mulut dia, aku kena sembahyang, tapi yang keluar pada mulut dia, aku perlu sembahyang. Aku yang perlu kepada sembahyang tersebut. Kerana sembahyang itulah di antara jalan untuk aku dekat dengan Tuhan. Aku perlu berzakat. Kerana zakat itulah di antara jalan yang boleh mendapatkan dan mendatangkan kasih daripada Allah Ta'ala. Aku perlu kepada puasa. Kerana dengan berpuasa itulah jalan dan cara bagaimana aku nak menunjukkan rasa syukurku terhadap segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Segala ibadat yang difardukan ke atas diri dia, dia sudah tidak menganggap ianya sebagai satu perintah kepada dia, tetapi dia mula merasa itulah yang aku perlukan. Keperluan. Bila mari bulan Ramadan, bulan puasa ni, kenapa aku berpuasa? Cuba tanya diri masing-masing. Aku puasa ni pasal apa? Kalau tak sampai Ramadan tu wajib puasa, agak-agak aku puasa ke tak? Tak jawab terus tak. Jawapan masing-masing lah. Jawapan masing-masing. Ni kita tanya. Kalau jawapan dia tak, makna kita belum sampai tingkatan al-akhyar tadi. Belum sampai. Kita mungkin berpuasa sebab takut Allah Ta'ala siksa, ataupun kita mungkin puasa sebab nak dapat pahala tu tadi. Tapi kita tak puasa, bukan kita berpuasa bukan kerana kita rasa aku perlu berpuasa. Yang ni cara pandang dia terhadap sesuatu ibadat itu telah berbeza. Berbeza. Macam budak-budak kecil, gatai pula Macam budak-budak kecil tuan-tuan. Tak, macam kita lah kecil. Kan? Kita waktu kecil, bukan kita kecil. Kita memang kecil dah. Kan? Macam kita waktu kecil tu, orang tua suruh sembahyang, kita rasa apa? Terpaksa sembahyang. Terpaksa sembahyang kan? Kita rasa terpaksa sembahyang. Kalau boleh cari sebab, kita kata ni lah, senang mengaji, menuntut ilmu, nak suruh pergi sekolah kan? Kita waktu kecil nak pergi sekolah, cari alasan. Anak saya baru ni duduk belakang saya kata picit belakang saya. Dia pun picit cara dia, tak rasa apa. Pergi pulayankan jugalah. Dia pun picit-picit, saya pun buat pensan. Pensan jatuh atas dia. Dia duduk tolong. Jadi pasal saya pensan atas dia tu, jadi dia bagi alasan kaki dia sakit. Jadi duduk jalan, dia pasal saya jengkut tu. Baik teruk benar sakit ni, aku cakap. Padahal kita bukan hempak pun, kita buat jatuh belan-belan.
Dia pun jalan sikit. Oh, saya kata teruk ni, saya kata. Yang ni kalau kata masuk hospital ni, mau kena potong kaki ni, saya kata. Dia jalan ikut. Jadi saya perhati, bila saya tak ada, dia berjalan elok. Tapi main dah dekat dengan kita, tiba-tiba jadi jengkot pula. Oh, jadi jengkot balik. Oh, saya kata banyak akai nak jantan aku seorang ni. Lain kali saya kata, cuba pergi ambil barang tu, Ustaz. Cepat sikit. Dia pun berjalan cepat. Cepat lagi, cepat. Dia lari. Oi, boleh lari, saya kata. Lain kali rahsia dah terbongkar. Jadi, kenapa dia buat jengkot tu? Jadi adalah alasan tak pergi sekolah. Jadi dia tak tahu segala teknik penipuan dan sebagainya, semua itu telah dipraktikkan oleh bapaknya terlebih dahulu. Jadi kan semua dalam poket kita ya kan, dan punya autocorrect apa semua tu, semua kita dah lalui kan. Jadi maksud dia tuan-tuan, budak tak mau pergi sekolah, tok budak tak suruh pun, tapi mai sekolah. Hari ni uniform hitam. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia mari tu sebab dia rasa dia perlu. Dia perlu. Aku kena belajar. Sebab aku nak baca Quran. Nak tak nak aku kena belajar tajwid. Walaupun terpaksa merangkak sebab dia rasa dia perlu. Kenapa dia rasa dia perlu? Mungkinlah kerana dia rasa malu. Malulah aku baca Quran merangkak-rangkak. Jadi nak tak nak aku perlu belajar. Aku perlu. Aku ni dah tua macam tu. Ayat selalu kita dengar, dah tua ni ustaz, apa lagi nak buat, ibadat je lah katanya kan. Jadi walaupun kita faham baiknya ibadat itu kalau kita laksanakan pada ketika kita sihat, tapi hakikatnya ramainya orang dia teringat pada ibadat waktu dia dah mula tak sihat. Itu realiti. Jadi kita terimalah realiti tersebut. Oh, ni baru betul nama dia kotak tisu, sebab yang ada kotak saja, tisu tak ada kan? Jadi itu realiti kan? Realiti yang perlu kita percaya bahawasanya memang kebanyakan orang dia mula ingat ibadat waktu dia dah mula ibadat. Dah tua-tua ni ustaz, apa lagi nak buat? Ibadat lah katanya kan. Jadi ketika dia dah tua, ibadat yang dia, jadi dia mari belajar kerana apa? Kerana dia rasa perlu. Berbeza dengan budak-budak tadi, dia rasa terpaksa. Tak pergi sekolah lagi, bapak marah, ancaman lah. Ataupun anak-anak kita, cucu kita puasa, kamu kalau puasa sebulan tahun ini, opah belanja kamu hadiah. Jadi dia puasa kerana apa? Kerana dia nak ganjaran tu tadi. Jadi itu tingkatan. Sebab itu kata Imam Ghazali, bila mana seseorang itu telah sampai kepada satu tingkatan yang lebih tinggi yang namanya ibadatul akhyar, maka perspektif, cara pandang, cara melihat, cara faham kepada ibadat itu sudah berbeza. Dia dah tak nampak ancaman, dia dah tak nampak pahala keganjaran, dan dia dah tak nampak dia sebagai satu kewajipan ke atas diri dia, tapi yang dia nampak ibadat yang aku lakukan ini semata-mata kerana apa? Kerana aku yang perlu kepada ibadat. Bukan Tuhan yang perlu kepada aku yang perlu kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Aku yang perlu kepada Tuhan. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tiga tingkatan ibadat yang kita lakukan, iaitulah ibadat yang difardukan ke atas kita. Baik. Ataupun kalau melakukan juga tentulah tidak sama dengan menunaikan yang wajib. Kerana yang wajib itu hutang, dan hutang akan dituntut kalau masih belum dibayar, kecuali jika dimaafkan oleh si yang menuntut. Jadi bila mana kita buat sesuatu ibadat, antara ibadat yang wajib dengan ibadat yang sunat, tertinggal yang wajib dengan tertinggal yang sunat tak sama. Sebab tertinggal yang wajib ganti, tertinggal yang sunat tak wajib ganti. Ulang. Sebab apa? Sebab asas pelaksanaan yang sunat itu pun tak wajib. Tapi sembahyang fardu contoh, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat pendapatan ke zakat apa semua tu kan yang wajib. Jadi semua benda ni wajib. Kalau tak buat kena ganti. Puasa, tak puasa kena ganti. Walaupun orang perempuan tak boleh puasa, bukan tak nak puasa, tak boleh puasa, dia tetap kena ganti. Maka sudah pastilah dia tak boleh puasa pada bulan selain daripada bulan Ramadan
pada bulan Syawal, pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram sebagainya itu tadi, dia ada masa dia tak boleh puasa. Sebab apa? Uzur syar'i. Wajib tak dia ganti puasa yang selalu dia buat Isnin, Khamis, hari putih sebagainya? Tak wajib dia ganti. Sebab apa? Sebab itu adalah sunat. Yang wajib dia ganti. Padahal dua-dua keadaan sama. Tak boleh puasa, bukan tak nak puasa. Yang tak nak puasa itu cerita lain lah. Ini tak boleh puasa. Jadi kenapa berlaku demikian? Kerana martabat antara wajib dan sunat itu berbeza. Yang wajib itu berbeza martabat dia tu. Tak boleh sama dengan yang sunat. Sebab itu bertembung. Kalau kita belajar dalam kitab Fiqhul Awlawiyat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dalam kitab Fiqhul Awlawiyat dia memberikan gambaran bertembung antara wajib dan sunat. Mana nak diutamakan? Wajib lah. Wajib. Masuk dalam masjid, jemaah Zuhur dah start, tapi belum sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nabi pesan, masuk masjid jangan kamu duduk melainkan dirikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Masalahnya masuk jemaah sudah start. Tok Imam dah start Zuhur, Allahu Akbar. Sekarang yang Tok Imam buat tu apa dia? Wajib. Yang kamu belum buat lagi apa dia? Sunat. Mana dulu? Wajiblah dulu. Oh, jangan duduk duduk kat tepi tu. Mana dulu aku dah buat. Inilah kadang-kadang kita ni bila duduk dalam 2 persimpangan, tak tahu persimpangan punya jadahnya. Yang itu wajib, sembahyang fardu, nak melaksanakan yang wajib, tunailah yang tu dulu. Yang ini tak buat. Kenapa? Sebab apa? Sebab meninggalkan yang sunat kerana mengutamakan yang wajib. Salah tak? Tak salah lah. Kenyataan itu pun dah jadi tak salah. Tetapi meninggalkan yang wajib kerana mengutamakan yang sunat, kenyataan itu salah tak? Salah lah. Sebab yang wajib itu lebih utama daripada yang sunat. Bukan menafikan keutamaan sunat, tidak. Tetapi kalau nak dibandingkan bila bertemu, sebab itu kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqhul Awlawiyat dia kata kalau bertembung antara wajib dengan sunat, wajiblah dulu. Bertembung antara sunat dengan sunat, mana yang lebih muakkad? Nampak tak dia punya keutamaan tu tadi? Mana yang lebih muakkad nak dibandingkan dengan antara dua sunat itu tadi? Jadi maksudnya kod mana pun dia mesti ada yang lebih utama, ada yang boleh ditinggalkan itu tadi. Jadi kalau nak dikatakan menunaikan yang wajib itu, maka sudah pastilah apa sahaja yang wajib yang kita pernah tinggalkan, maka kita tetap wajib untuk menggantikan dia berbanding dengan yang lain. Sebab itulah kata pengarang kitab, ada setengah ulama memfatwakan tidak boleh, malah ada yang mengatakan haram mengerjakan ibadat-ibadat sunat selagi yang wajib masih belum dibayar terlebih dahulu. Nampak tak? Sebab itu kata pengarang kitab, ada sebahagian ulama yang sampai memfatwakan haram puasa sunat selagi puasa wajib belum diqada. Baru ni ada orang tanya saya dalam live pukul 3. Dia kata ada orang kata haram puasa sunat selagi puasa wajib belum diqada, belum diganti hutang. Ada tak pandangan begitu? Adalah. Cuma mungkin itu bukan pandangan yang disepakati oleh kebanyakan ataupun majoriti ulama. Dan pandangan itu tetap ada. Nak menunjukkan betapa pentingnya yang wajib tu. Dan kalau dipikirkan secara akliyahnya, logik akal kita tu, memang betul pun. Itulah dulu. Kalau itu pun tak ada, macam orang nak niaga, apa yang paling penting sebelum dia nak niaga? Modal duit lah. Modal pun tak ada, modal ayol-ayol. Nanti kalau kita buat berniaga, nanti kedai perniagaan kita nanti dia berkonsepkan perniagaan hipster dan menu-menu yang berubah tu cerita. Modelnya mana? Tu tengah fikir tu macam mana? Tak payah cerita. Dia ada duit dulu. Ada duit dulu, baru cerita apa nak buat tu. Model pun tak ada, namanya model ayol-ayol. Jadi modal kita tu apa dia? Modal kita yang wajib tu lah. Itulah modal kita tu tadi. Dengan bermodalkan yang wajib itulah, maka barulah kita boleh buat yang sunat tadi. Jadi sebab itulah kata pengarang kitab, ada sebahagian ulama yang agak keras sehingga ada yang memfatwakan haram, kata dia. Maksudnya kalau buat sunat juga berdosa. Tahap begitu. Buat juga sunat berdosa. Sebab apa? Sebab masih lagi yang wajib. Cuma mungkin pandangan tersebut tidak disepakati oleh kebanyakan ulama.
kan, oleh kebanyakan ulama. Tapi daripada sudut yang lain pula, kan, daripada sudut yang lain pula, hutang wajib bayar tak? Wajib. Pula kuat benar je wajib. Maknanya ada ramai lah hutang dengan dia tu. Tu kan. Ujang pula. Hutang ni wajib bayar. Kan? Kita bayar hutang mengikut yang dijadualkan. Maka kita bukan orang yang lari daripada hutang. Tapi ada orang dia lari daripada hutang. Ya, dia lari hutang. Saya ada satu orang hamba Allah, kawan. Pinjam. Kawan dia kata dulu lah, kawan udah 15 tahun dah katanya. Pinjam motor dia sampai sekarang tak bagi balik. Betul motor nama siapa? Nama saya lah kata dia. Teringat tu sekarang kan telefon dah ada aplikasi JPJ tu. Bila tekan saja, semua kenderaan bawah nama kita semua tersenarai. Kita boleh tengok rotek hidup ke mati. Jadi bila dia buka tu, tengok dia teringat nombor. Oh ini motor aku. Sampai dia dah lupa motor tu. Tu dia cerita tu, Ustaz, dekat 15 tahun, 20 tahun dah motor ni. Kawan hari tu dia pinjam. Sampai hari ni tak bagi-bagi. Itu namanya pinjam-pinjam kayu ara. Udah pinjam, buat harta. Jadi barang orang, pinjam orang, hutang, baik wajib bayar tak? Kalau kita tak bayar tu dengan jalan kita lari. Kita tak nak bayar, kita lari, kita bagi alasan macam-macam. Apa nilainya ibadat-ibadat sunat kita yang lain? Sedangkan ni tak wajib. Lari bayar kereta, sorok kereta tengah pen. Udah tak, tu ustaz tak faham, saya mana ada duit nak bayar kereta. Tu dah tak ada duit, bagilah bayar kereta tu. Inilah bank zalim, ambil untung lebih daripada masa sign agreement, kamu tak nak cerita dia punya zalim. Yang penting sign. Tiap-tiap muka surat sign. Jadi dapat kereta baru. Cukup 2 tahun kerja, tiba-tiba PKP. Udah tak ada gaji, tak boleh nak bayar. Dapat moratorium 6 bulan, lepas 6 bulan still masih tak boleh bayar. Apa jalan penyelesaian? Bagilah balik. Dah memang tak boleh bayar. Yang disoroknya dalam bawah semak tu siapa? Takut orang tarik. Bermakna kita lari daripada membayar hutang. Tiba-tiba kita berkepiah, berjubah dan berserban pergi sembahyang sunat tarawih. Tapi ada hutang yang kita lari daripada membayarnya. Apa nilai tarawih kita, tuan-tuan? Cuba kita tengok balik. Cuba kita perhati balik. Kadang-kadang tak ada saja-saja Tuhan bagi manusia itu susah, melainkan Tuhan nak suruh kita ingat sesuatu. Sebab itu dalam Quran kita banyak dengar ayat Tuhan kata ingatlah. Ini yang kena ingat. Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, bab wajib hak ni dulu yang kita kena berikan perhatian. Wajib. Hari ni kita cerita bab wajib, tak cerita bab sunat. Sebab apa? Sebab yang wajib adalah ibu bagi segala, ataupun yang wajib adalah langkah yang pertama dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah langkah pertama itu tidak berlaku, maka tidak akan ada langkah kedua, langkah ketiga, tak akan ada langkah yang seterusnya. Sebab apa? Langkah pertama pun tak langkah-langkah. Tak langkah-langkah, baru nak langkah separuh patah balik, tak langkah-langkah. Maka tak payah ceritalah tuan-tuan tentang langkah seterusnya. Tapi kalau kita dah mula langkah yang pertama, barulah kita cerita langkah seterusnya. Ini tak langkah-langkah, maka pastilah tidak ada seterusnya, kan? Jadi sebab itu faham kita yang wajib itu yang pasti, yang perlu, barulah kita cerita tentang apa seterusnya. Jadi apa seterusnya? Seterusnya kita berhentilah rehat untuk hari ini. Wallahu ta'ala alam.